Selamat bertemu kembali kepada semua pelajar geografi tingkatan 2 seluruh Malaysia, khasnya kepada pelajar tingkatan 2 di SMK Gurun. Sekali lagi, Anda bersama dengan saya dalam ruangan belajar geografi secara maya dalam bab 5 pengangkutan di Malaysia, dan pada kali ini saya akan menjelaskan di bawah tajuk 5.3 pengangkutan awam di Malaysia. Selamat bertemu kembali. Jadi sebelum saya meneruskan pelajaran kita pada kali ini di bawah tajuk pengangkutan di Malaysia, terlebih dahulu saya akan terangkan dahulu apakah makna pengangkutan awam. Saya percaya Anda biasa menaiki bas, menaiki taksi, kereta api, dan kapal terbang. Jadi sekiranya Anda pernah menaiki kendaraan seperti yang saya sebutkan tadi, dalam fikiran Anda sudah ada konsep tentang pengangkutan awam. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu konsep pengangkutan awam mengikut kamus. Jadi yang pertama saya akan lihat dulu, kita lihat dahulu kamus The Free Dictionary. Di mana kamus ini menyebut pengangkutan awam merupakan satu sistem bas, kereta api dan sebagainya beroperasi di laluan yang tetap yang mana orang awam mungkin guna. Jadi dalam bahasa Inggris, a system of buses, train, etc. running on fixed routes on which the public may travel. Itu adalah maksud pengangkutan awam mengikut kamus The Free Dictionary. Manakala mengikut kamus Cambridge Dictionary, public transport bermaksud satu sistem kendaraan seperti bas dan kereta api yang beroperasi dalam masa yang sama di atas laluan yang tetap yang digunakan oleh orang ramai. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, a system of vehicles such as buses and trains that operate at regular times on fixed routes and are used by the public. Jadi itu adalah maksud perkataan pengangkutan awam. Walau bagaimanapun, mengikut konsep pengangkutan awam melalui geografi, pengangkutan awam ini melibatkan 3 komponen, yaitu pengangkutan air, pengangkutan darat, dan pengangkutan udara, membentuk pengangkutan awam di Malaysia. Jadi sekarang kita lihat apakah jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di negara kita. Jadi kalau kita lihat di dalam aspek pengangkutan darat, kita ada pengangkutan seperti bas, taksi, kemudian kita ada kereta api, LRT, MRT, dan juga ATS. Ini adalah pengangkutan darat. Jadi untuk pengangkutan udara, kita ada pengangkutan kapal terbang. Dan untuk pengangkutan air, kita ada ferry dan boat express. Jadi apa yang menarik dalam pengangkutan awam di Malaysia sekarang ialah tren baru yang kita lihat di dalam e-panggilan ataupun e-hailing, yang mana orang ramai boleh menempah kenderaan awam menggunakan aplikasi
mudah alih. Jadi yang ini kita boleh nampak melalui laman web The ASEAN Post. Dalam ASEAN Post ini kita nampak trend baru, yang mana kita dapati terdapat lagi beberapa perkhidmatan yang baru menjadi alternatif pengangkutan awam di negara kita selain daripada Grab, yaitu Riding Pink. Yang ini, pengangkutan jenis ini dikhususkan untuk wanita sahaja. Dan yang semakin popular sekarang ini ialah MyCar. Yang seterusnya Easy Cab. Dan juga ada yang baru juga, yaitu carpooling or riding with pets, ataupun dikenali sebagai perkhidmatan ride. Dan seterusnya ialah Dexi, Social Car Ride-hailing Platform. Jadi ini adalah juga satu sistem pengangkutan awam yang boleh ditempa melalui e-hailing ataupun melalui panggilan menggunakan aplikasi. Jadi dalam pengangkutan awam ini kita nampak yang paling popular ialah kereta api. Kalau kita lihat kereta api di Kuala Lumpur sahaja, kita nampak terdapat banyak perkhidmatan. Kita nampak komuter, rail service, mass rapid transit MRT, light rapid transit LRT, dan juga monorail service. Nah, ini adalah pengangkutan awam yang terdapat di sekitar Kuala Lumpur. Jadi kalau kita lihat di sini, di tempat tertentu juga terdapat satu sistem pengangkutan tersendiri. Seperti kita lihat di Bukit Bendera atau Pening Hill, kita ada perkhidmatan kereta api dari stesen bawah naik ke puncak Bukit Bendera menggunakan kereta api khusus. Dan di Langkawi, yaitu cable car. Cable car di Langkawi ini merupakan satu sistem pengangkutan awam yang khusus digunakan oleh pelancong dan orang ramai terus naik ke Gunung Mat Cincang melalui kereta kabel ataupun Langkawi Sky Bridge. Dan kalau kita lihat, ya ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan perkhidmatan cable car di Langkawi. Dan di Genting Highland juga dia ada satu sistem pengangkutan awam yang dikenali dan dikendali oleh Syarikat Awana Skyway. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan perkhidmatan cable car di Awana Skyway. Dan di tempat-tempat yang lain seperti Pulau Pinang, kita ada perkhidmatan ferry dari Butterworth ke Georgetown atau dari Georgetown ke Butterworth menggunakan perkhidmatan ferry. Dan begitu juga dengan perkhidmatan ferry dari Kuala Kedah, dari Kuala Perlis ke Langkawi menggunakan ferry. Manakala perkhidmatan boat express ini terdapat di Sungai Rajang. Di Sarawak, sungai dikenali sebagai Batang. Jadi Batang Rajang bermaksud Sungai Rajang. Jadi di Sarawak, perkhidmatan boat express ini sangat penting. Sebagai rumusan pengangkutan di Malaysia,
Pengangkutan di Malaysia terdiri daripada 3 jenis, 3 komponen, yaitu pengangkutan air, pengangkutan darat, dan pengangkutan udara. Pengangkutan air terdiri pada perkhidmatan bot ekspres dan juga perkhidmatan feri. Manakala perkhidmatan udara melalui penggunaan kapal terbang. Dan untuk darat kita ada perkhidmatan bas, teksi, kereta api. Dan yang sekarang ini yang semakin popular ialah penggunaan aplikasi e-panggilan, menambah kenderaan awam. Jadi itu adalah beberapa jenis kenderaan awam yang terdapat di Malaysia. Sekian sahaja pembelajaran maya kita pada kali ini, sehingga kita bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Jangan lupa untuk menjawab soalan kuis yang saya sediakan di bawah video ini, sehingga kita bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Selamat belajar.